saya nak tanya 2 minggu. Okay, 2 minggu untuk week ke-6, 7 dan ini adalah week yang ke-8. Kenapa entrepreneur perlu ada inovasi, pemikiran inovasi untuk sustain dia punya business? Okay, alright. Kita nak bincang berkaitan dengan opportunity identification skill. Okay, saya bertanya tadi, kenapa usahawan perlu ada inovasi, pemikiran yang inovatif. Okay, kita bincang. Okay, cepat kita nak discuss. Sebab nak berjaya. Kurailah sikit, takkan kau nak jawab exam macam tu. Dah tentulah fail kalau jawab macam tu. Kenapa keperluan dan kehendak usahawan perlu mempunyai inovasi? Sebab nak berjaya. Okey, dapatlah 0.1. Sebab dengan adanya inovasi, sebuah perniagaan tu boleh pergi jauh. Syaza, explain lagi. Jauh yang macam mana? Okey, Nurul Nabihah. Sebab nak bersaing dengan usahawan-usahawan lain. Kenapa? Kenapa dengan usahawan lain? Okey, sebab nak bersaing dengan usahawan-usahawan lain, sebab nak attract customer beli produk, supaya dia dapat upgrade lebih banyak variation dalam produk dia sampai memenuhi kehendak pasaran dari semasa ke semasa. Membezakan antara produk Microsoft, dengan ada inovasi dalam perniagaan, dapat memvariasikan produk dan berbagai pada pasaran untuk memenuhi kehendak semasa produk boleh jual dan menarik minat kepada pelanggan untuk membeli. Sama-sama dengar dia cakap, okay, we must innovate so that our current business model will find new one that fit into the current trend. With innovation, we can upgrade our product so that it will attract new buyers to purchase our product. Tapi tak dengar soalan. Okay, fine. Supaya produk yang kita hasilkan sentiasa ada penambahbaikan. Siapa ni? Nur Natrah, untuk menghasilkan produk yang berbeza dan lebih bagus daripada usahawan lain untuk menarik perhatian customer. For sustainability, doktor, nanti produk semua sama je, nanti orang tak minat nak beli, then bankrupt. Okay. Usahawan perlu inovasi untuk meneroka pasaran baru. Usahawan yang punya inovasi sentiasa apa benda tadi, sentiasa berfikir untuk menakluk pasaran baru dengan memperkenalkan produk atau perkhidmatan baru. Okey. Okay, tu pandai dah tu. Okey lah, dah pandai. So dah pandai, dah boleh end up kelas lah kot. Jawapan tu okey lah, tengok cantik. Okay, opportunity discover versus opportunity creation. Dua perbezaan. Discovery versus creation. Okay, discover ni kita discover. Okay, kita menemui ataupun kita menjumpai atau kita sendiri menghasilkan sesuatu. Okay, menghasilkan sesuatu ataupun kita berangan-angan mungkin, okay, berangan-angan untuk menerokai, baru jumpa ayat, menerokai, discovery, menerokai, teroka, peluang untuk meneroka dan peluang untuk mencipta. Meneroka ni dia belum buat lagi. Okey, kena faham tu. Meneroka dia belum buat lagi. Contoh macam kata kita nak masuk hutan, kita nak teroka hutan. Kenapa kita nak teroka hutan? Apa yang kita buat semasa kita teroka hutan? Kita jalan-jalan, kita tengok pokok kecil, pokok besar. Lepas tu kita tengok binatang apa yang ada dalam tu, kan? Dan kita berfikir kawasan tu sesuai untuk buat apa, nak bangunkan apa dan sebagainya, kan? Itu teroka. Okey?
Bila creation mencipta. Okey, mencipta. So bila mencipta ni benda ataupun sesuatu produk ataupun sesuatu bahan yang dihasilkan, okey, yang dihasilkan tak kira lah dari apa sudut sekalipun. Recycle ke, bahan mentah ke, apa-apa yang berkaitan dengannya lah. Okay, so opportunity discovery, assumption that opportunity exists as objective phenomena waiting to be discovered by unusually alert people who, once they decide to exploit an opportunity, called as entrepreneur. Entrepreneur discover and then exploit this opportunity. Okay, dengan dia dah teroka, dia akan exploit ataupun dia akan memulakan proses-proses penerokaan tersebut. Okay, alright. So macam tu juga dengan berbeza dengan opportunity creation. Okay, so usahawan dengan secara orang kata apa, aktif ataupun dia aktif lah, yang boleh katakan aktif lah, kalau kita kata bahasa kita ni rajin lah. Okay, dia menerokai apa ni, dia melihat satu-satu peluang dan dia mencipta atas peluang tersebut. Atas peluang tersebut. Peluang yang dia dapat tu, dia cipta satu, dia bangunkan sesuatu untuk memberi manfaat kepada orang yang lain lah. Okay, so that's why lah discovery versus opportunity creation ni, dia memberi satu perbandingan atau perbezaan agar usahawan itu faham. Okay, usahawan itu faham di mana ataupun apa. Okay, di mana ataupun apa yang sepatutnya usahawan ini buat. Okay, usahawan ini berada di mana? Aku ni masih lagi discover ataupun dah aku create. Sometimes when people discuss, having meeting, so on so forth, okay, berkaitan dengan discover ni, contoh macam okay, kita duduk dengan rakan partner niaga kita, okay, kita berbincang, kita discover, okay, sekarang kita discover, okay, apa bisnes yang kita nak buat. Contoh ni cara kita berfikir lah, apa kita nak buat. So orang dah ramai dah jual burger. Burger jenis apa yang dia orang jual. Okay, so daging yang macam mana yang dia buat. Kalau terkenal dengan kambing perak memasak tu, semua orang nak buat memasak. Okay, it's about to replicate a business. They are not try to venture and create. So they tend to replicate. Okay, replicate. Okay, perniagaan yang dia yang dah ada tu. Okay, betul kan? Betul tak? Okay, macam orang orang jual Demika, engkau pun ambil produk Demika tu, kau replicate je cara yang dia buat. Mungkin Demika tu jadi Domiko ke, Domika ke, whatsoever lah, Demi ke, kan? Sebab apa, kita manusia ni, orang yang rajin berfikir je orang tu boleh berjaya. Orang yang tak rajin berfikir ni, dia susah untuk berjaya. Sebab apa? Dia melihat sesuatu perniagaan itu, sekiranya contoh kalau kata dia, orang tu jual burger, dan keuntungan burger tu dia boleh beli Ferrari. So dia pun nak jual burger juga. Sebab apa? Orang tu jual burger boleh boleh kaya, boleh beli Ferrari. Takkan aku jual burger aku tak boleh beli Ferrari. Kan? Sebab itulah sekarang ni usahawan ni kena ada what we call usahawan minda kelas pertama. Biasa dengar tak? Usahawan minda kelas pertama ni.
Kenapa kita sebut minda kelas pertama? Contoh, you dulu sebelum you masuk universiti, kalau orang tu duduk kelas pertama, kelas A, apa expectation you? Orang pandai. Lain Pandai. daripada pandai? Lebih pandai. Selain daripada pandai? Sangat cerdik. Sangat cerdik. Lain? Bijak. Bijak. Mempunyai personality yang bagus. Kadang-kadang jerawat banyak pun dapat 10A. Tak semestinya dia cantik. Okey, jawapan yang paling tepat pada saya lah, paling tepat adalah yang dijawab oleh Nur Atikah binti Muhammad Nasir. Tahniah diucapkan kerana anda telah memenangi 10 sen sahaja. Kelas minda pertama ini adalah minda orang yang rajin memikir atau koma faham pasal memikir. Mikir dia mikir ya. Sebab apa dia rajin? Dia rajin memikir. Okay, esok bila you akan sampai ke satu subjek which is business model canvas, okay, BMC, so di situlah awak akan faham, okay, selain daripada gelagat usahawan ini, seorang usahawan perlu bijak mengatur dan juga rajin. Kena rajin. Kalau tidur, bangun lambat, on Google Meet, sambil tidur, adakah orang itu akan berjaya? Miraculously 1001 orang tu berjaya. 1001 je. Kalau dalam 8,000 student di UMK ni, dia seorang je. Sebab apa? Allah bagi pada dia, walaupun mata pejam, pendengaran dia tajam. Otak dia berpusing. Rupanya dia tidur ayam. Kena rajin. Business model canvas nanti, dia akan automatically relate. Bila you belajar di universiti, you tak boleh tinggal subjek itu, okay ni semester ni sudah, semester 2 lain. No, you kena ingat macam ni. Semester di universiti ini, setiap silibus yang dihidangkan, yang you bawa adalah dia heritage. Dia mewarisi daripada semester 1 kepada semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya. You tak boleh tinggal yang lama. Jadi semasa you membuat, esok you ambil subjek business model canvas ataupun you belajar subjek business model canvas tu, you kena relate balik dengan gelagat usahawan. Apa ciri-ciri usahawan? Kenapa usahawan perlu develop, perlu innovate, perlu kreatif? Dalam business model canvas ni lah you akan jumpa. Sebab bila kita buat satu model canvas perniagaan di dalam kita punya perniagaan, kita kena ada backup plan, kena ada model kedua dan model ketiga. Kalau you pergi tanya usahawan, rata-rata usahawan definitely you won't get this answer. Alah, aku berjaya aku berjaya berjaya ni dia ada dua kategori berjaya secara haram, berjaya secara halal. Okey, berjaya secara haram ni you fikirlah sendiri. Banyak benda. Judi lah, arak lah, pemedangan manusia lah, dadah lah, seluduk senjata dan sebagainya. Dia tidak perlukan business model canvas. Yang dia perlukan hanyalah link, international link sahaja dan juga black market. Okey. Yang kedua adalah bisnes halal thayyiban. Yang ni lah yang kita kejar dunia akhirat ni. Tak kira lah Cina ke India ke Kadazan, Duzun, Melayu ke apa, Iban, whatsoever ni. Okey. Yang halal ni pahit sikit. Kalau tak jolok duit, kalau kau tak main duit beribu, kalau kau tak ada bisnes berjuta, memang susah lah. Sebab bila you keluar ni nanti banyak kita kata the term so called
company ikan bilis, company ikan paus, company ikan jerung. You akan nanti you akan tahu. Okay, you akan biasa dengan term-term yang diguna pakai. Kan? Ya, you bilis saja, you bukannya jerung lah. Okay, you bilis saja kan. Saya jentik you pun you macam semut lah. Jentik you pun terbang. Kan? So banyak sebenarnya perkara-perkara yang seorang usahawan ni bila nak develop, you kena betul-betul sabar. Kena betul-betul sabar. Nak naik memang cepat. Nak jatuh pun cepat. Naik perlahan-lahan, so jatuh taklah teruk sangat. So you pilih. Okay, dalam perniagaan ni, you nak cara bersih, you nak cara kotor. Dua benda ni je. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Okay, ini hakikat. Kalau kita tengok, kita diomong-omongkan, kita dimomok-momokkan dalam filem Korea yang you selalu tengok tu, kan? Lepas tu tengok cerita Melayu pun sama, kan? Kalau kita tengok cerita Hindustan pun sama, tengok cerita Cina pun sama, tengok cerita Korea pun sama. Daily. Okay, daily. Dia hanya melakonkan, tetapi yang you all perasan adalah artis lelaki dan wanita dia. Oh lawa, rambut baru bangun tidur pun cantik, laki pakai lipstick, seluar ketat, slim, stokin tak pakai. Kan? Jadi sepatutnya bukan isu aktor itu sebenarnya. So bila kita melihat sesuatu filem yang orang hidangkan pada kita, kita kena tengok plot cerita tu. Bukannya tengok artis tu. Oh sorry. Teremosi sekejap. Ini tak. Sikit-sikit nak tengok Punita punya cerita. Kan? Baraj punya cerita. Sebab apa? Diorang hero Hindustan, hero tema dua orang ni sekali tumbuk 10 pelanting. Kan? Dia Punita bagi flying kiss. Nampak kiss dia pergi kena dekat Baraj. Bukan yang tu. Silap. You kena tengok Baraj ni seorang entrepreneur yang bekerja bersungguh-sungguh, tetapi dia telah ditipu oleh ini contoh. Jangan kata cerita ni betul. Kan kau saman aku pula. Kan? Lepas tu bapa yang seorang lagi ni bukan nama sebenar, Lechmi, tak ada Lechmi ni tak ada. Bapa dia dah kenakan Baraj. Baraj marah kan. Kan? So tengok plot cerita tu, bukannya tengok hero dia. Kan? Bila tengok Kajol dengan Syarohan semua dah kan? Cerita tak apa pun aku tak faham, orang tu tak faham, oh baju dia cantik, oh dressing dia kena. Bukan. Orang tak faham. Tengok movie, tengok plot cerita. Aku tak tahu korang tengok dah ke tak tengok cerita Batman ni. Ke kau tengok Akshay Kumar je? Dah tengok ke belum? Ayah, belum betul, sorry. Aku suruh. Aliana. Dah tengok? Macam tadilah. Kan? Kalau tengok Rajinihan, kalau super. Kan? Tengok, saya suka tengok cerita plot tu. Tengok plot cerita. Jangan tengok dia punya artis. Okay, artis tu pembawakan sahaja. So yang mana tak tengok, aku suruh tengok. Faham? Mesti ada sebab kenapa saya suruh tengok. Dah semua tutup, dah habis semua kamera bila aku dah marah. Kan? Syazwani dia dah tengok. Padman, P-A-D. Yes, Irfan, Padman, betul.
Kau dah tengok kan Irfan? Kau jangan faham fact tu saja. Ada yang dah tengok, ada yang belum tengok. Cerita tu ada makna dan maksud yang tersendiri. Yelah, cerita Asyik Kumar lah. Takkan cerita apa ni Rajini Khan pula. Hey! Kan aku kalau aku marah dalam masa tamat ni. Aku carut ni. Kan? Lecturer suruh tengok. Bukannya lecturer suruh tengok benda-benda yang pelik-pelik. Kan? Kalau suruh tengok cerita Korea, wah bukan main laju kau hafal daripada plot 1 sampailah mak dia cerita sampai saya menangis doktor tengok. Pada apa? Cikgu saya pun tak suka drama Korea jugalah. Tapi rambut kau macam Korea. Saya tak suka drama, tapi saya suka tengok. Hari Minggu ke, tak kira lah dalam minggu ni, kau cari masa kau tengok. Kau tengok cerita tu, kau faham betul-betul. Sekarang aku bagi satu task, dalam lebih kurang 3 muka surat, kau tulis balik cerita tu. Kau jangan sampai, daripada situ aku dapat tahu siapa yang tengok, siapa yang tak tengok. Kau copy sinopsis dia pun aku tahu. Sebab benda ni case study. Case study. Jangan duk lara sangat sebab COVID lah, sebab banjir lah, internet lah. Banjir lah. Kan? Benda tu boleh tengok lah YouTube pun, bukannya berat mana pun. Kan? You tengok skip pun dah okey asalkan you faham. Kan? Tengok. Kalau tak tengok, takat minggu ni je ke kelas kita. Lepas tu saya dah tak boleh teruskan kelas lah. Sebab apa? Sebab dia ada kena-mengena dengan Gelagak Usahawan. Ada kena-mengena. You dekat situ, you boleh faham apa yang dikatakan sebagai opportunity discovery yang Asyik Kumar tu buat. Dan apa yang dikatakan sebagai opportunity creation. Saya tak akan suruh tengok, suruh buat kalau benda tu tak datangkan manfaat kepada pelajar saya. Okay? Nanti saya tengoklah minggu depan ke kalau rajin. Opportunity discovery versus opportunity creation yang telah pelajar lihat, student watch movie, watch Pac-Man movie. Describe. Siap sedia lah. Okay. Right. Don't wait for opportunity, create it. Kan? Zaman sekarang, zaman bukan nak tunggu-tunggu lagi dah. Siapa yang ada idea, siapa ada inovasi produk dia boleh diketengahkan terus sahaja berniaga. Okay? Orang sekarang ni berniaga, at the same time dia akan buat test run dia punya produk. Kalau dulu orang test run produk, lepas tu ada market baru jual. Sekarang ada market, tak ada market, jual. Okay? Jual. Contoh, katakanlah Barash dia jual misai. Orang tanya misai saya, wah doktor misai melintang, mana dapat? Dia tanya saya yang saya punya misai mana dapat kah? Ini original lah. Bila tengok apa nama ni Shivaji the boss terus buat macam ni. Kan? Tapi tak dapat lah macam Barash itu sambung sini punya. Kan? Ni susah ni nak buat. So kalau saya nak, saya beli dengan Barash lah. Barash, connect sini. Satu. Doktor nak macam mana? Putih punya ke apa punya dia ada jual. Tak apa. Dia jual pun tak apa. Sebab dia bisnes bang. Dia bisnes. Kan orang berlakon pun nak pakai ni macam dia juga. Bisnes. You kata, oh gila doktor cakap macam tu. That's why we must be a crazy man. Kan? Entrepreneur ni dia crazy. Dia kena ada craziness. Kan? Dia kena crazy. Contoh crazy ni katakan
You duduk tepi sungai contoh kan. Ni banjir yang sekarang tengah banjir. Perak banjir, apa semua banjir dan sebagainya. Cuba you duduk tengok air banjir tu dengan benda-benda alah apa semua yang yang terapung. Nampak tak ni? Ni. Barang benda terapung ni. Nampak ni benda terapung air bawah ni. Kan? Apa benda yang kita nak buat? Apa benda yang boleh kita hasilkan? Apa benda yang kita boleh contribute? Kita kena fikirlah benda tu. Masing-masing tengah berfikir. Kedut, aku tengok masing-masing dahi. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok di Thailand, barang yang kita buang, dia ambil, dia inovasikan, kita pergi sana, kita tengok cantik, kita pula beli. Padahal barang tu dekat buluh hanyut, kayu hanyut lah apa semua dekat negara kita. Kita tengok gitu je. Mereput gitu je. Dia tak ada. Dia buat benda tu balik, dia recreate balik. Lepas tu dia jual balik kepada pelancong. You pergilah mana-mana. Kalau you tengok satu-satu negara tu, kalau negara dia miskin dan sebagainya, there must be a recycle product yang dia buat. Kulit kerang, kulit kepah, kulit dan macam-macam kulit lah, tak termasuk kulit manusia lah. Kan? Macam-macam dia buat. Kan? Rambut perempuan ni, wanita ni yang digunting, Cina ambil, proses. Buat apa? Buat wig, rambut palsu. Kan? Tengok macam Lee Jun. Ni Brian tengok rambut depan dah nak botak, boleh tambah. Sebab dia kata tengok rambut Baraj, rambut Baraj tebal lah. Orang India dia memang dia subur dari segi rambut-rambut ni. Kan? So ada tak you pernah terfikir tak macam mana orang boleh ambil rambut yang dah dipotong dan dijadikan balik rambut palsu? Tak masuk di akal, tetapi itu adalah satu bisnes. Dan rambut tu dijual. Apa benda yang boleh jual-jual? Kan? Jantung jual, buah pinggang jual, habis semua jual. Kan? So, kenapa mesti nak tunggu peluang? Peluang tu dah lama wujud. Create sajalah. Kan? Create saja. So, tak perlu nak tunggu lagi. Tunggu. Bulan tak timbul-timbul, Piramli kata. Kan? So sekarang ni cuba tengok apa benda yang bermanfaat. Peluang yang boleh diketengahkan, jual. Kan? Sambil-sambil you jadi student ni, jual. Mak tengok rumah kita dengan rumah yang lain ni jauh. Tapi kereta lalu lalang banyak. Apa kata kita berniaga goreng pisang? Berniagalah goreng pisang. Kan? Siti Nurhaiza nak berjaya pun jual nasi lemak. Sebab itulah usahawan dia pantang diberi peluang. Tu kena ingat. You kena jadi orang yang pantang. Pantang apa? Pantang dapat peluang, di situlah awak ada. Saya pernah tengok video dan review pasal jual rambut palsu. Kawan you ni. Ya doktor, saya pernah tengok video dan review pasal jualan rambut palsu yang buat dari rambut ori. Ya, betul. Sangat betul. Kan? Tapi bila kita gunting rambut, ada kita kutip rambut tu. Kita tak kutip rambut kita balik. Kan? Kita pun tak tahu apa yang dia buat. Sepatutnya kalau dalam Islam, rambut tu bila kita dah potong, barang benda-benda yang ada pada kita ni, tubuh kita ni, kita kena tanam. Kan? Telinga kau terjatuh ke, kau kena tanam. Kan? Gigi kau tercabut, bukan letak buah bantai, kau kena pergi tanam. Tanam, tapi janganlah korek sampai 7 kaki dalam, 5 kaki buka. Kan? Bukan nak kubur kau kat dalam tu. Kan? Sekadar kita kata
binatang tak capai, cukuplah kan. Dalam satu lengan ni guys, kan kau jangan ukur lengan adik kau yang kecil. Dik main jap dik, hulur tangan kau masuk je dik, dalam ke dalam. Lengan kau tu lah yang kau ni, lengan adik kau buat apa kan. Okay, alright, faham don't wait for opportunity, you kena create. Okay, you kena create Okay, influential factor in identifying opportunity. Prior knowledge. Prior knowledge ni is the first knowledge lah. Okay, an individual lack of knowledge and skill hinder the process of recognizing opportunity. Yang ni based on previous researcher lah. Okay, sama juga dengan social capital, sama juga dengan cognition or personality traits. Okay, so yang ni based on research. Okay, based on research. You punya definition mungkin berbeza sebab influential factor in identifying opportunity ni dia berbeza-beza. Okay, yang kita baca ni bolehlah kita ikut. Okay, mungkin ada yang Malaysia punya kan. Mungkin kalau kita tengok dari segi kitab para ilmuwan Islam dulu, dia lebih kurang sahaja. Cuma pada masa tu ayat yang diberikan tu boleh diperkembangkan. Okay, boleh dikembangkan. Kalau ikut yang tahun 2010 ni, Fontes ni, social capital provide access to scarce resources which in turn can help entrepreneur exploit opportunity. All this referring to the opportunity. Okay, peluang ini penting. Kena ingat contoh bila kita nak minta kerja dengan orang okay, ni lesson to be learned Anak buah saya dia kata, dia tulis dalam tu ayat itu lebih kepada ayat rayuan. Okay, we are not merayu. Okay, we are not merayu. Please consider my application. No. It is not about consider. Okay, when you talk to the people, from now on you need to be changed to the other butterfly. Okay, please consider. No, it's not about consider. It's about please give me an opportunity to work with you, and please give me an opportunity. Peluang, kita nak peluang. Kita tak nak consideration. Consideration it can be I may consider you and I may not consider you. Okay? Bila sebut opportunity, okay. I think that we have one opportunity that we can give to you. Definitely there are a lot of opportunity instead of considering. Considering referring to the one things. What are the things that we want them to be considered? Opportunity, there are a lot of opportunity. I know that you have a lot of opportunity. Can you give me one opportunity, 2 or 3 or more? I can do this. I think that your company is lack of this. I have the expertise on this. I think that I can contribute a lot towards your successful of your company. Okay, so it's about to stand in the opportunity. No more considering or consideration. Faham Okay. Kena sikit-sikit lah, tak payah banyak-banyak. Brian ngantuk. Okay. Continue. Environmental condition. Okay, alertness and systematic search. Ni you baca lah. Okay, contoh dekat sini, alertness is the capacity to possess keen insight into identifying entrepreneurial opportunities. All this referring to the opportunity. Alertness, kena alert. Apa peluang yang dibuka, apa peluang yang dicari, apa peluang yang nak diberikan, yang company cari, apa yang ada pada kita. So if you don't have that particular skills, you need to try your best to fit in the opportunity.
Okay, you kena fit the opportunity. Kalau you tak fit the opportunity, meaning to say that you already miss the opportunity. Opportunity can come once, twice, and whatsoever. But recently, once and twice. Takat tu saja orang bagi. Ketiga dah tak ada. Peluang pertama dan kedua sahaja. Okay, kena gunakan dia dengan bijak. Okay, bila dapat contoh kita kata, okay, peluang pekerjaan. Okay, orang tak sebut consider pekerjaan. Betul? Dalam mana-mana statement pun orang kata peluang pekerjaan. Peluang bekerja bersama, peluang, opportunity. There is not such thing about consideration. Consideration ni untuk rayuan. If you appoint as a guilty person, definitely you asking for the consideration. Okay? But in business, you need to talk about opportunity. Please, sir, can you give me one times opportunity? Can you please consider, kita tak kata other opportunity, other things. Okay? So kita kena tengok tu ayat-ayat yang diguna pakai. Okay? So opportunity, peluang opportunity to bear with you in your successful or profitable company. Okay, tu you kena belajar ayat-ayat manis. Ayat-ayat manis tu bukannya datang daripada ayat-ayat kita bercinta saja, Syahidah. Bila kita nak bekerja ni, Tika, kita nak bekerja ni, kita kena bercinta dengan organisasi kita. Sebab kita akan memberi segala jiwa raga kepada organisasi ataupun syarikat yang kita bina. Okay. So, insyaAllah nanti kalau berkesempatan, minggu depan, saya cuba dapatkan seorang usahawan, ex-student saya sendiri. Okay, ex-student saya sendiri. Jadi saya nak biarkan beliau berbicara. Okay, beliau berbicara dalam masa 1 jam bersama dengan anda semua. So saya rasa it's about time to bring you to another level. Okay, you talk with the entrepreneur. Okay, nanti saya cuba dapatkan seorang entrepreneur dekat saja dengan saya, tak jauh pun. Okay, tak jauh pun, insyaAllah. Okay, so I hope that I can he or she can accept our invitation. Okay. Okay, what next? In conclusion, saya nak ambil satu saja. When entrepreneur have the ability to recognize opportunity, itu yang penting. They know how to identify promising changes unfolding around them and act to advantage of this opportunity. Meaning to say that it's about time for you to create. Okay, to create. Okay, opportunity identification skill ni memberikan kamu semua, korang semua check and balance. Okay, check and balance the do and don'ts yang berada di dalam diri masing-masing. Okay, mengetahui secara teori apa yang dikatakan opportunity, apa yang dikatakan sebagai venture, apa yang dikatakan sebagai inovatif, apa yang dikatakan sebagai creation, and so on and so forth. Okay, so you kena fahamlah bila sebut gelagat ini adalah gelagat manusia. Gelagat manusia itu adalah gelagat usahawan. Seorang manusia yang bergerak usahawan. Dan contoh logik pun, you need to face by yourself, to feel by yourself, to see by yourself, to hear by yourself, to sense by yourself,
or you use 360 you punya sense untuk terlibat berada di dalam dalam apa? Dalam ruang lingkup usahawan tersebut. Okey, kalau dia berniaga tudung, okey. Tudung bawal apa, tudung bawal lagi tak kedut, lagi tak kedut, lagi tak kedut. Yang duk nyanyi tu, kan? Aku pun tak faham apa benda kedut, apa benda tak kedut, kan? Cuba duduk dengan usahawan tu, cuba tanya. Ringankan mulut, ringankan bibir untuk tanya, dah lama ke kak niaga? Susah ke kak berniaga bawal? Macam mana kak dapat idea untuk berniaga bawal? Kan? Baraj pergi jumpa, dah lama ke aneh jual susu kambing? Sudah lama. Berapa lama? Sekarang you punya umur berapa? 21 tahun. 21, saya sudah 30 tahun berniaga. Apa macam berniaga? Okey ke? Okey lah, hidup sekian mati tak mau tapi hari-hari boleh makan. Soru tak miss. Kan? The issue is that how he or she sustain. Sustain their daily life in business. It is about to become a survivor. They are survivor. Okay? Tak ada usahawan yang jatuh bangun, tak pernah berasa jatuh dan bangun. Semua rasa. By the time naik graf tu, duit masuk, kaya raya dan sebagainya, tak ada orang yang meniaga takut jatuh. Semua orang meniaga takut jatuh. Even though rugi, katakanlah profit lebih kurang dalam setahun 10,000, kalau jatuh dekat 3,000 pun dia takut. Okay, hilang duit sewa sewa tapak. Okay. Meniaga ni kena kira profit, untung rugi. Kalau kita ada perkara yang kelemahan kita dari segi mungkin akaun kita tak cekap, kita kena buat penambahbaikan kepada knowledge ataupun skill kita. Atau kita mengharapkan kepada orang yang lebih kita percayai. But family business ada dua opportunity. Satu is a very successful if the family is not having a trouble within them. Maksudnya percakaran bisnes turun temurun dah 30 tahun, datang yang delegasi waris yang ke-8, dah memang gila kuasa, gila duit, gila apa dan sebagainya, musnah. Macam tu sahaja 30 tahun. Dan ada yang long lasting sehingga berkurun-kurun lamanya. Yang tu memang very rare, very unique and 1001 lah. Okay, 1001 lah. Okay, so kalau kita tengok contoh kicap. Okay, kicap yang buat di Jepun secara tradisional simpan dalam pasu yang besar tu. Okay, yang sedap tu. Itu bisnes turun temurun dan tidak menggunakan teknologi terkini. Menggunakan teknologi tradisional dan mengekalkan sampai sekarang. Apa resepinya? Disiplin. Satu. Yang kedua, secret recipe. Okay. Yang ketiga, dia punya family bond. Family bonding tu. Setiap family dia takkan reveal dia punya secret recipe. Dan hanya anak-anak yang sulung yang mewarisi sahaja yang tahu. Disimpan macam satu benda yang cukup keramat. Okay. Sebab kalau resepi itu dapat pada orang lain, orang akan replicate dan duplicate. Okay. Baik. Saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan saya akan cubalah
dapatkan seorang usahawan dan kita akan bersama-sama dengan beliau sekiranya beliau bersetuju. Okay, so insyaAllah stay tune. Saya rasa hari ini saya seseronok sebab saya tak ada gangguan kerana prioriti saya adalah bersama dengan pelajar saya.